Tindakan tegas terhadap pengusaha stesen minyak jual petrol bersubsidi kepada kenderaan asing. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Pengusaha stesen minyak yang menjual petrol bersubsidi kepada kenderaan termasuk motosikal bernambur pendaftaran asing akan dikenakan tindakan tegas. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, beliau sudah mengarahkan bahagian penguatkuasa kementerian menjalankan siasatan serta-merta berhubung perkara itu. KPDN HEP dari semasa ke semasa telah mengeluarkan arahan kepada semua syarikat dan pengusaha stesen minyak yang bersempadan dengan Singapura bagi memastikan pematuhan larangan penjualan petrol RON 95 kepada kenderaan terbabit. Kementerian juga telah mengarahkan semua negeri yang bersempadan dengan Singapura dan Thailand supaya mempergiat pemantauan dan pemeriksaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melanggar Akta Kawalan Bekalan 1961-1961, Akta 122 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Akta itu memperuntuk penalti tidak melebihi RM1 juta atau hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-dua sekali terhadap individu, manakala perbadanan atau syarikat berdepan denda tidak melebihi RM2 juta. KPDN HEP memandang serius isu tular kenderaan bernambur pendaftaran Singapura dikatakan mengisi petrol menggunakan nozel kuning disyaki RON 95 yang merupakan minyak bersubsidi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Johor nafi dakwaan kenderaan pendaftaran asing membuat pengisian minyak petrol RON 95 di stesen minyak di negeri berkenaan. Kenyataan dibuat susulan tular isu terbabit selepas sempadan darat Malaysia dan Singapura mula dibuka. Pengarahnya Muhammad Hairul Anwar Borhor berkata pemantauan pihaknya mendapati tidak berlaku aktiviti berkenaan, manakala penjualannya di tahap memuaskan. Tegasnya, semua stesen diperiksa turut diingatkan untuk mematuhi Undang-Undang Akta Kawalan Bekalan 1961 jika melibatkan kenderaan pendaftaran asing. Kenyataan sama turut menyebut pemantauan berterusan akan dibuat 200 anggota penguatkuasa khususnya di stesen minyak berhampiran sempadan bagi menjamin tiada ketirisan barang kawalan. Sementara itu, peniaga dinasihatkan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan jualan mereka susulan pembukaan semula sempadan negara bermula 1 April lepas. Jelas Datuk Seri Alexander Nantalinggi, pembukaan sempadan semestinya akan merancakkan sektor ekonomi dengan kedatangan pengunjung dari luar sekaligus meningkatkan permintaan terhadap barangan tertentu dalam pasaran. Dan juga pantau bekalan, harga berpatutan. Ini untuk memastikan pematuhan yang tinggi di kalangan peniaga berikutan penubuhan pembukaan sepenuhnya sektor ekonomi dan pintu sempadan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Ops Pantau 2022 dan nambur aduan tambahan sempena Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri di Kuching. Menerusi Ops Pantau 2022, KPDN HEP akan mempertingkatkan penguatkuasaan dan pemantauan sepanjang Ramadan dan Aidilfitri tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mendoakan kesembuhan dan kesihatan yang baik untuk Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi catatan di akaun Facebook hari ini, Perdana Menteri berkata seluruh keluarga Malaysia turut menitipkan doa yang sama buat Seri Paduka berdua.
Menerusi catatan itu, Perdana Menteri dan seluruh keluarga Malaysia mendoakan agar Allah mengurniakan kesembuhan dan kesihatan yang baik untuk ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong kini menjalani kuarantin kendiri di Istana Negara setelah disahkan positif COVID-19. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, dalam satu kenyataan memaklumkan Al-Sultan Abdullah akan menjalani kuarantin kendiri hingga Khamis ini, manakala Tengku Azizah hingga Jumaat. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan memproses tuntutan faedah berkaitan kes COVID-19 di bawah kategori penyakit khidmat. Pelaksanaan tersebut dilihat tepat pada masanya berikutan aktiviti ekonomi di seluruh negara mula menunjukkan perkembangan positif sekaligus ramai rakyat yang sudah kembali bekerja. Melalui kenyataan Perkeso menyatakan langkah itu juga selari dengan exit strategi yang digagaskan kerajaan. Namun, permohonan tuntutan faedah COVID-19 sebelum 1 April 2022 masih diproses sebagai bencana kerja. Selepas tarikh tersebut, tuntutan orang berinsurans Perkeso masih layak dipertimbangkan. Namun terhad kepada pekerjaan yang terdedah kepada ejen biologi dan adanya jangkitan dalam kalangan pekerja jagaan kesihatan. Sehingga 26 Mac 2022, Perkeso telah menerima sebanyak 132,988 kes tuntutan faedah COVID-19 yang merangkumi pekerja tempatan dan asing. Daripada jumlah tersebut, lebih 133 juta ringgit telah dibayar kepada orang berinsurans Perkeso sejak pemberian faedah ini mula dilaksanakan pada 24 Februari 2021. Kesedaran umat Islam di negara ini berkenaan instrumen wakaf masih di tahap yang rendah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, sehubungan itu Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jawhar mengambil inisiatif meningkatkan kefahaman orang ramai menerusi manual khusus membincangkan tentang wakaf. Antara usaha yang sedang dilaksanakan oleh Jawhar pada tahun 2022 adalah dengan menerbitkan beberapa buku yang membincangkan secara khusus berkaitan dengan wakaf. Seperti yang pertamanya ialah manual pengurusan agihan manfaat wakaf. Kerjasama Jawhar bersama Universiti Putra Malaysia dan Majlis Amanah Rakyat. Yang kedua, perakaunan aset wakaf di Malaysia. Kerjasama Jawhar dengan Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang ketiga, garis panduan pengutuan dana wakaf Al-Quran. Kerjasama Jawhar dan JAKIM. Tambah Datuk Idris, penerbitan manual berkenaan diharap dapat memberi kefahaman mendalam kepada umat Islam di negara ini akan kepentingan wakaf sebagai instrumen yang mampu menyumbang sosioekonomi negara. Beliau berucap pada sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan 2022 di Ibu Negara. Pengusaha hotel yang tidak mendapat pensijilan halal diingatkan supaya tidak mengiklankan bufet Ramadan sehingga mengelirukan umat Islam. Tegas Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka JAIM, Datuk Cik Sukri Cik Mat, ia termasuk larangan menggunakan sebarang perkataan yang membentuk frasa berkaitan berbuka puasa. Antara frasa yang dilarang, iftar Ramadan, cita rasa Ramadan, jom iftar, set Ramadan dan dijamin halal. Setakat ini hanya 14 hotel mempunyai pensijilan halal. Yang tidak memiliki sijil halal, larangan pengiklanan kepada mana-mana hotel yang tidak memiliki 14 tadi, tidak memiliki sijil halal. Tidak boleh menggunakan term pun cukup dah sebab ayat boleh memperdayakan pengguna. Contoh dia kata jom iftar bersama hotel kita. Di bawah tu kalau dia ada cok halal kat bawah tu memang tak boleh. Bagi membantras kewujudan iklan seumpama itu, JAIM akan bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas operasi plastik hitam bersendawa di Kelebang.
Dalam pada itu, JAI mengenal pasti 80 lokasi panas yang dijadikan sebagai tempat bagi individu tertentu ponteng puasa dengan daerah Melaka Tengah menjadi tumpuan. Seramai 10 penguatkuasa akan bertugas setiap hari bagi menjalankan pemantauan. Kehadiran bulan Ramadan pastinya tidak lengkap tanpa bazar. Setelah 2 tahun menyepi, kini Bazar Ramadan mengembalikan semula keceriaan menjelang sambutan Aidilfitri. Selain melegakan peniaga, orang ramai turut teruja untuk mengunjunginya. Ikuti laporan wartawan Fahmi Zaidi. Kebenaran penganjuran Bazar Ramadan tahun ini dilihat tepat sebagai platform peniaga menjana pendapatan sampingan selepas terkesan akibat COVID-19. Rata-rata peniaga berasa gembira serta bersyukur atas kebenaran pengoperasian Bazar Ramadan tahun ini selepas mengalami kehilangan pendapatan sejak pandemik COVID-19 melanda. Alhamdulillah bersyukur sangat kan. Sebelum ni kan PKP kan, kita meniaga pun cukup ikut makan je kan. Cukup Alhamdulillah, Alhamdulillah, gembira lah. Alhamdulillah dah lega untuk para peniaga sebab selepas 2 tahun pandemik, tahun lepas dan tahun ini merupakan tahun yang bernafas lah untuk para peniaga penjaja Bazar Ramadan untuk cari rezeki time bulan puasa. Sebab waktu bulan puasa ni kebanyakannya diorang ada rezeki lebih untuk sara kehidupan keluarga. Tahun ni Alhamdulillah kita boleh buka macam biasa kat sini. Sebelum ni 2 tahun yang kita boleh buka tapi dengan keadaan semasa COVID tak sama kan. Sebab dia ada pagar, dia ada banyak ni kan. Tapi tahun ni Alhamdulillah dia macam bagi banyak kelonggaran supaya kita senang nak meniaga macam sebelum ni. Menurut Pengerusi Persatuan Peniaga dan Penjaja Pasar Malam, Lorong Tuanku Abdul Rahman Azhalim Suradi, setiap peniaga sedia mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi mengelakkan penularan yang lebih teruk. Persediaan diorang dah faham sebab COVID ni agak panjang, jadi setiap langkah daripada SOP yang awal terlalu ketat hingga dilonggarkan, peniaga-peniaga semua dah faham tentang ini. Dan kita selaku penganjur pun kita ada SOP lagi. Contoh dia, jarak setiap lot 1 meter masih ada. Dan pengunjung masih perlu scan MySejahtera. Harapan saya selaku pengurusi persatuan ni, kalau boleh kita lanjutkanlah. Kalau boleh kita nak meniaga sampai pagi raya. Sampai dah nak takbir pun kita balik. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan berkata, tiada sekatan akan dikenakan ke atas kegiatan ekonomi termasuk Bazar Ramadan pada tahun ini. Sebanyak 72 lokasi Bazar Ramadan membabitkan 5,000 peniaga akan beroperasi di sekitar ibu kota Ramadan pada tahun ini. Dan di Lorong Tuanku Abdul Rahman ini antara salah satu lokasi Bazar Ramadan yang sentiasa menjadi tumpuan warga kota bagi mendapatkan juadah untuk berbuka. Fahmi Zaidi, Berita RTM. Di Johor, hujan tidak menghalang orang ramai memeriahkan suasana Bazar Ramadan Bayu Puteri Johor Bahru untuk membeli juadah berbuka seawal 4 petang. Bazar kali ini menyaksikan pertambahan bilangan peniaga di kawasan tersebut. Tinjauan kru RTM mendapati para peniaga bersyukur dan gembira dengan kehadiran pelanggan yang ramai selepas hampir 2 tahun terjejas. Selain itu, kehadiran pengunjung dari Singapura yang memeriahkan suasana Bazar Ramadan dilihat sebagai peluang bagi peniaga menambah pendapatan. Perasaan saya rasa gembira lah. Lagi ramai orang, lagi pendapatan ni lagi banyak saya boleh dapat kan. Lagi satu, lagi meriah lah. Kalau lagi ramai macam, ya kita boleh bersaing kan dengan kawan-kawan sebelah berniaga. Orang pun ramai, rezeki pun bertambah. Mudah-mudahan hari ini, puasa ni cantik. Berbanding tahun lepas, slow sangat lah tahun lepas pasal PKP kan. Ini memang okey. Tahun ni insya-Allah, alhamdulillah lah ramai ni Sebab ada hujan ni kita pun okey lah. Berbanding tahun lepas sebab gerai tahun lepas tak banyak. Gerai tahun ni alhamdulillah banyak.
Masalah gangguan bekalan air tidak berjadual yang kerap berlaku membabitkan tangki Bukit Kecil, Kuala Terengganu dijangka selesai bulan depan. Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd 1 memaklumkan pengoperasian sepenuhnya loji rawatan air baru LRA Losong yang mampu menyalurkan 44 juta liter air sehari bermula Mei ini. Ketua Pegawai Eksekutif 1 Abdul Karim Endut berkata kerja-kerja pembinaan loji LRA Losong sudah mencapai 99.8% dan berada di fasa terakhir. Alhamdulillah, semua keperluan tu kita telah buat dan sekarang di peringkat akhir ujian. Kita dah ada sambungan tenaga elektrik sementara lah untuk ujian sekarang, dan dalam perancangan kita sebelum hari raya ni lah, insyaAllah. Pengoperasian loji itu dijangka mampu memberi manfaat kepada pengguna di sekitar Bandaraya Warisan Pesisir Air dalam tempoh jangka panjang sehingga tahun 2030. Mengenai gangguan bekalan air melibatkan 30,000 akaun pengguna di Kuala Terengganu dan Kuala Nerus sejak Jumaat lalu berikutan masalah paip pecah. Abdul Karim memberitahu ia sudah pulih sepenuhnya pada petang Ahad. Kita dah mula bekalkan air dan pengguna dah dapat air secara berperingkat-peringkat lah. Ada pengguna yang dapat dahulu, ada yang belum dapat lagi. Jadi dalam perancangan kita by buka puasa ni lah, 7 hari ni insyaAllah dapat semualah. Polis menafikan kejadian rakyat Malaysia menyamun dan mencederakan warga Singapura di Johor seperti yang tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp. Video dan gambar itu pernah tular pada tahun 2014 dan ditularkan semula. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat memaklumkan Bukit Aman juga sudah mengeluarkan kenyataan media berkaitan berita palsu itu pada 2 November lalu. Dakwaan itu bertujuan menimbulkan kebimbangan ramai khususnya pelancong Singapura. Kesalahan boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bukan sekadar hiburan, kini galeri seni karikatur mula menjadi rujukan pendidikan di peringkat pengajian tinggi. Malah pengisiannya menyentuh isu semasa selain pembangunan negara. Ianya lebih kepada pendidikan yang orang tak nampak. Orang fikir datang tengok kartun balik sebagainya. Tidak. Sebenarnya dengan adanya galeri ini, ia menjadikan tempat pelajar-pelajar yang mengambil kursus berkaitan, terutama seni kreatif, untuk membuat rujukan. Galeri Azhar di Bandar Lama Jerantut kini menjadi tarikan pelancongan baharu dalam mempamerkan karya kartun dan komik versi negara. Jadikan tempat untuk melatih pelajar sekolah untuk macam mana nak melukis komik kartun. Jadi kita adakan kursus-kursus jangka pendek untuk budak-budak sekolah rendah biasanya. Untuk pelajar yang IPT, sebelum ni saya juga ada ambil untuk mereka siapkan tesis. Ada yang daripada Sarawak, daripada Kelantan. Jadi hasil karya yang saya ada di sini juga dijadikan buku cenderamata. Bagi penerima anugerah Tokoh Kartunis 2022, Nur Kamaro Muhammad Nur atau lebih dikenali sebagai Maro, karya kartunis tanah air mempunyai inspirasi yang sama dalam membantu membina sahsiah dan pembangunan negara. Fokus pada isu semasa lah. Contoh pada isu pengguna ataupun kadang-kadang saya pun main dengan isu-isu politik, tapi lebih kepada orang kata untuk sinis ataupun humor je lah. Tak ada untuk menghentam ke sebelah pihak atau tak. Lebih 50 kartunis hadir pada perasmian Galeri Azhar yang diadakan sempena sambutan Hari Kartunis yang diisytihar 1 April setiap tahun. Turut hadir tokoh sastera negara Profesor Madya Dr. Lim Swee Tin serta Ujang atau Ibrahim Anon yang juga penerima anugerah Tokoh Kartunis Malaysia 2021.
Sempena ulang tahun Hari RTM ke-76, para seluruh warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia mengucapkan setinggi tahniah dan penghargaan atas dedikasi dan komitmen yang ditunjukkan bagi membawa RTM sebagai badan penyiaran awam utama negara. Sejarah 76 tahun penubuhan begitu signifikan kepada seluruh rakyat apabila memulakan operasi penyiaran radio dan selepas itu televisyen, penyebaran maklumat sahih dan tepat serta dasar-dasar kerajaan menjadi matlamat RTM untuk membina masyarakat bermaklumat dan membawa Malaysia ke hadapan. Saya akan terus bersama-sama seluruh warga kerja untuk kita meneruskan kecemerlangan industri penyiaran negara. Selamat menyambut Hari RTM ke-76. RTM, teman setia anda. Yang bervariasi, RTM untuk semua. Ini pula perkembangan sukan berbasikal. Pelumba Terengganu Polygon Cycling TSG, Muhammad Harif Saleh berjaya memenangi peringkat ketiga jelajah Thailand hari ini. Sekaligus membuka semula peluang pasukan dari Pantai Timur itu mencabar gelaran keseluruhan perlumbaan berkenaan. Pada saingan sejauh 117 km yang bermula dari Sakun Nakhon dan berakhir di tempat yang sama, Harif menggunakan kelebihannya sebagai pakar pecut di laluan landai pada hujung perlumbaan. Pelumba berusia 34 tahun itu dicabar hebat pelumba tim Ukyo, Raymond Creder, namun dia terlebih dahulu berjaya melepasi garisan penamat dengan catatan 2 jam 30 minit 45 saat. Seorang lagi pelumba Malaysia, Muhammad Elmi Jumari, ketiga yang beraksi buat pasukan kebangsaan di tempat ketiga. Alhamdulillah, ini memang saya tak sangka dapat menang hari ini. Memang rezeki saya hari ini, tapi memang saya berterima kasih banyak pada tim. Memang 100% lah buat kerja untuk hari ini untuk saya dan mereka support saya. Alhamdulillah, hari ini memang rezeki saya juga. Okay. Sebelum ini, Harif menduduki tempat kedua pada peringkat pertama jelajah Thailand. Peringkat keempat esok menawarkan laluan sejauh 176 km yang akan bermula di Sakon Nakhon dan tamat di Nakhon Phanom. Ia sekali lagi membuka peluang buat Harif untuk mengulangi pencapaian hari ini kerana banyak melibatkan laluan landai dengan 3 zon pecut. Tiada lagi penundaan perlawanan Liga Malaysia melibatkan pasukan yang terkesan oleh COVID-19. Keputusan itu dibuat Liga Bola Sepak Malaysia MFL bagi memastikan kelancaran saingan Liga Malaysia musim ini. Melalui satu kenyataan, Presiden MFL Stuart Ramalingam berkata, prosedur operasi standard SOP itu telah diluluskan ahli lembaga pengarah serta dibentang kepada semua CEO kelab bertanding. Tambah Stuart, MFL sehingga kini telah menunda 16 perlawanan sejak Liga Malaysia bermula pada 16 Mac lalu. Ia melibatkan perlawanan Liga Super, Liga Premier dan Piala FA akibat pegawai dan pemain yang terkesan oleh COVID-19. Perkara itu menjejaskan perancangan MFL bagi merangka tempoh rehat pasukan Liga Malaysia yang sekaligus akan memberi kesan terhadap perancangan skuad kebangsaan. Jelas Stuart, setiap penundaan perlawanan turut menelan kos yang tinggi daripada segi pengelolaan, logistik, penyiaran dan keselamatan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Malaysia.